Tanpa membuang masa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey. Sorry. Okey. So, kita, hari ni saya ingat kita nak buat, apa tu, kita nak buat revision dah. Revision untuk exam akhir tahun. Okey, hari ni start kita nak, nak buat revision untuk exam akhir tahun dah. Jadi, saya macam confused jugalah, adakah saya nak review semua bab ataupun nak buat jawab soalan ke macam mana? Confused juga ni. Kalau buat jawab soalan, soalan exam takutnya macam tak boleh nak buat sebab tak ingat langsung apa yang belajar. So macam saya fikir-fikir baik buat by bab jugalah kan, bab 1 dulu, bab 2 dulu. Jadi lambat sikitlah sebab nak bagi korang ingat dulu. Kalau buat kalau buat semua bab apa tu, buat soalan ujian exam akhir tahun tu, nanti korang tak boleh nak buat pula. So saya rasa better kita buat by topik jugalah. Okey, berkenaan homework pula minggu lepas, apa yang saya nampak korang boleh buatlah. Ada ramai kan yang hantar, um, ramai yang hantar hari Ahad lepas tu, ramai. 2 bulan 12, ramai hantar. Okey, so kalau nombor kecerunan tu tak ada masalah yang korang nak cari kan. Kalau yang salah tu pun yang nak cari nilai K. Yang tu okeylah, yang tu saya share. Macam mana nak cari nilai K tu saya share sekejap, lepas tu kita buat revision. Okey, so boleh nampak saya share screen? Nampak kan? Okey, nampak. Okey. So saya nak bincang yang ni lah, cari nilai K apabila kecerunan cari nilai K apabila diberi kecerunan dan 2 koordinat. Tak perasan. Ayat tu tergantung diberi kecerunan dan 2 koordinat. So katakanlah soalan A ni M1/2, R dia dah bagi, S pun dia dah bagi. Okey. So soalan A kita dah bincang dah. Okey, tapi tak apa, saya akan tunjuk baliklah. Okey, untuk M. Sekejap saya kecilkan sikit. Okey, untuk M ni, M dia dah bagi dah kan 1/2. Kita kan ada formula kan, Y1 tolak Y2 per Y
per dengan X kan. X1 tolak X2. Ni formula. Formula mesti Y dekat atas, X dekat bawah. Ni M kita. So dalam koordinat yang first tu adalah X, yang ni adalah Y. X1, Y1. Kalau yang ni X2, Y2. Okey, jadi kita masukkan dalam formula kita, M ialah 1/2 sama dengan Y1 tolak Y2, so K tolak kosong. Lepas tu negatif 2 tolak kosong. Kemudian, okey, K tolak kosong, K lah. Negatif 2 kan. 1/2 sama dengan. Okey, so kita nak buat apa? Kita buat darab silang. Darab silang maksudnya negatif 2 ni pergi ke sini. 2 pergi ke sini. Ataupun tak payah pun tak apa. Sebab kita buat yang ni je. Bawa negatif 2 ke sini terus. So kalau kita bawa negatif 2 tu ke kiri kan. Kiranya 1 tu didarab dengan negatif 2 per dengan 2 sama dengan K. Maka K kita ialah negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. K tu dapat negatif 1. Semak jawapan masing-masing. Ada yang dapat betul, ada yang dapat salah. Ada yang dapat tak sama tu tengoklah, salinlah balik. Okey, untuk B pun cara dia sama saja. Okay, awak guna formula kita ni. Mesti Y dekat atas. Okey, jangan tertukar. M negatif 3/4. Kemudian Y1 ambillah 3 tolak kosong. Ambil yang akhir. Jangan ambil yang depan. Y1 tolak Y2. 3 tolak kosong. Kosong tolak K. Dia jadi macam ni. Okey, negatif 3/4 sama dengan 3 bahagi negatif K kan. Okey, yang ni awak boleh darab silang. Okey, yang ni darab ke sini. Darab silang tu maksudnya negatif 3 darab negatif K. Okey, lepas tu 3 ni darab dengan 4. Okey, dekat sini negatif 3 darab K dapat 3K dan sini 12. So K sama dengan 12 bahagi 3 dapat 4. K dapat 4. K dapat 4. Dan C negatif 7/5. Dan koordinat EF kan. Okey, so yang ni mesti X1, Y1. Sini X2, Y2. Okey, so formula ambil M negatif 7 bahagi 5 sama dengan Y1 tolak Y2 lah. Okey, Y1 tu negatif 6. So tulis je negatif 6 tolak K. Okey, bahagi dengan ambil X1 tolak X2. 3 tolak negatif 2. 3 tolak negatif 2. Jadi negatif 7 bahagi 5 sama dengan negatif 6 tolak K. 3 tambah 2, 5. Okey. So awak nak darab silang pun boleh. Okey, awak nak darab silang pun boleh. Atau kalau tak nak silang, awak tengok ni. Sini 5, sini 5 kan. So dia samalah dua tu kan. Jadi awak boleh compare yang bahagian atas sahaja. Awak ambil yang bahagian atas sahaja pun boleh. Kalau awak tak nak darab silang, awak boleh ambil je yang atas sama atas. Dengan syarat bawah dia samalah. Okey, so negatif 7 tambah 6 kan. Negatif 7. Sekejap, saya bawa negatif K lah. Saya bawa negatif K ni ke kiri. Jadi positif K. Okey, negatif K saya bawa ke kiri jadi positif K. Dan negatif 7 ni saya bawa ke kanan. Jadi saya dapat negatif 6 tambah 7. So K ialah 1. K dapat nilai 1. Okay. Dan D pula, soalan D, step sama saja. 1/2 sama dengan
Okey, ambil K tolak 4, negatif 1 tolak 3. Ambil Y lah, Y dulu baru tolak Y ni. Y sama Y, X sama X. Okey. Okey, yang ni 1/2 sama dengan K tolak 4 bahagi dengan negatif 4. Okey, so awak boleh darab silang. Darab silang 1 darab negatif 4 dan 2 ni darab dengan K tolak 4. Okey, 1 darab 4 kan? Darab silang. Darab negatif 4, sorry. Negatif 4 sama dengan 2 ni awak darab dengan K tolak 4. Jadi negatif 4 sama dengan 2K. Yang ni pun ada yang salah ni. 2 darab K. 2 darab negatif 4. Negatif 8 lah. Okey. So nak tahu 2K ni, negatif 4 tambah je 8. Negatif 4 tambah 8 dapat 4. 2K kan? Jadi nak tahu K, 4 bahagi 2. So dapat 2 kan? So tulislah K sama dengan 2. K sama dengan 2. Okey? Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Kita nak buat revision lah. Revision kalau kita buat buku fokus tu, masuk balik bab 1. Kita pergi balik kepada bab 1. Pasal masa belajar dengan Cikgu Zikri dulu, ada tak dia buat soalan praktis summative? Ada ke tak dia buat praktis summative yang bahagian ni? Praktis summative yang akhir lah, akhir bab tu kan? Praktis summative ada tak dia buat sebelum ni? Kalau belum, kita buat hari ni. Boleh? Yang ni belum buat praktis summative ni? Belum. Okey, kita buat hari ni. Okey, boleh cuba boleh cuba jawab soalan praktis summative tu. Semua soalan lah. Mula bahagian A dulu. Lepas tu baru sambung bahagian B dan C. Okey, tajuk ni pola. Saya review dulu. Sambil korang jawab, boleh dengar. Okey, pola dan jujukan ni. Bab 1 pola dan jujukan. So, pola ni ialah pola-pola ni kalau bahasa Melayunya macam kita tak berapa faham sangat lah kan. Nak senang faham, tengok bahasa Inggeris. Tengok
pola tu apa dia dalam bahasa Inggeris? Pola adalah pattern. Pattern. So apa-apa yang mempunyai pattern lah. Apa-apa yang mempunyai pattern maka dia ada pola. Dan jujukannya adalah sequence. Sequence tu macam, kalau awak faham kataan sequence tu, dia macam turutan lah, turutan nombor. Okay, ada turutan nombor. Jadi awak belajar pola tu dia adalah macam nak menaik ke menurun ke kan, pola tu. Menaik ke menurun. Lepas tu kita adalah tengok macam mana nak perihalkan pola. Nak perihalkan pola tu dalam bentuk perkataan ke, dalam bentuk nombor ke. Kita ada cara dia. Kita nak tulis dalam bentuk apa tu yang macam persamaan tu. Jadi kita ada yang tu lah. Lepas tu kita ada juga pasal pola Fibonacci. Apa tu kalau pola tu kan apa-apa pattern lah, pattern kan. So kalau sequence jujukan tu dia adalah pola yang mempunyai turutan nombor yang sama lah. Kiranya, okey, contohlah satu. Sekejap. Contoh 1, 2, 4, 5, lepas tu 7, 8 dan seterusnya. Okey, kalau yang ni kalau kita tengok dia ada skip kan. 1, 2, lepas tu 3, 4, 5, tiba-tiba 7, 8 pula. So yang ni dia adalah pattern. Dia adalah pattern. Tapi kalau sequence, bukan. Dia bukan sequence. Okey, dia adalah pola tapi dia bukan jujukan. Sebab dia cara dia naik tu, cara dia meningkat dia tak sama. Kalau jujukan, dia mesti sama. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ni adalah jujukan. Kalau dia nak buat 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya, okey, yang ni pun adalah jujukan. Yang penting dia mesti sama. Tak kisahlah dia menaik ke menurun ke, kalau dia nak buat 100, 90, 80, 70 dan seterusnya, maka dia adalah jujukan. Kira yang ni menurun dengan jujukan. So kalau soalan tanya, yang manakah pola atau yang manakah adalah jujukan? Yang mana adakah jujukan? So awak kena betul lah. Kena tengok dia naik tu sama ke tak sama. Atau adakah dia tambah tu sama, ataupun dia tolak tu sama, ataupun darab sama, atau bahagi sama. Tambah, tolak, darab, bahagilah kena sama baru dia jadi jujukan. Lepas tu kita tengok yang apa tu, nombor Fibonacci kan. Kita ada nombor yang apa tu, nombor segitiga Pascal. Okey, segitiga Pascal yang awak kena ingat. Segitiga Pascal. Ingat tak macam mana segitiga Pascal ni? Senang je. Segitiga Pascal ni contohnya dia letak 1 dekat atas. Kan? Lepas tu 1 ni dia bermaksud 1 sebelah dia ni tak ada apa-apa kan, kosong kan. So 0 tambah 1 dia jadi turun ke sini jadi 1 lah. 0 tambah 1 jadi 1. Lepas tu yang ni pun 1 tambah 0 kan. So dia turun jadi 1 kat sini. Jadi macam tu. So kalau yang ni sebelah sini dia 0 kan. Sebelah situ dia adalah 0 tambah 1. So kita turun dia jadi 1 kat situ. Awak letak bawah tambah lah. Letak bawah tambah. 0 tambah 1, 1 kan. Lepas tu okey yang ni sebelah dia tu 1 tambah 1. 1 tambah 1.
Jadi dapat 2. Dapat 2 kan. 1 tambah 1, 2. Okey, sebelah sini tak ada nombor kan, tambah kosong kan. Bermaksud 1 tambah kosong jadi 1. Ini adalah segitiga Pascal. So kalau awak dah nampak yang tu, padamlah balik kosong-kosong ni. Padam balik kosong-kosong tu. So kita dah boleh buat dah. Sini kita anggap dia kosong. So kosong tambah 1 jadi 1. Sini pula 1 tambah 2 jadi 3. Sini tak payah turun lah sebab kosong kan. Kosong. Sini 1, 2, 3. Dan yang ni pula 2 tambah 1 jadi 3. Sini 1 tambah kosong 1. Lagi. 1 tambah, kosong tambah 1, 1. Sini 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1 tambah kosong, 1. Awak sambunglah. Sambung lagi sampai bawah-bawah. Okey, yang ni adalah segitiga Pascal. Satu lagi awak kena tahu ialah nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci ni nombor yang macam, contoh dia mulai pada 1 kan. So 1 tambah dengan nombor yang sebelum dia. 1 tambah kosong. So dapat 1. Lepas tu 1 ni tambah dengan nombor sebelum dia. Jadi 2. Okey. Lepas tu 2. 2 ni awak tambah dengan nombor sebelum dia 1. 2 tambah 1. So 3. Tulis 3. Lepas tu 3 ni tambah dengan nombor sebelum dia 2. 3 tambah 2. Jadi 5. Itu nombor Fibonacci. Okey. Dan nombor lagi 5. 5 ni kena tambah 3. 8. Lepas tu 8 tambah 5. 13. Okey, dan seterusnya lah. Boleh sambung. Takkan habislah. Okey. So itu sahaja bawah tajuk pola dan jujukan. Okey, boleh teruskan buat soalan. Nombor 1 bahagian A. Bahagian A nombor 1. Agak-agak awak apa jawapan dia? Agak-agak lah kan apa jawapan dia? Okey, ada yang kata C, ada yang kata A, ada yang kata B. Ada juga yang jawab D. Okey, so antara pola yang berikut yang manakah merupakan suatu jujukan?
Ni soalan senang ni. Sebab tu nasib baiklah buat soalan macam ni by topik. Antara pola berikut yang manakah merupakan suatu jujukan? Okey, kalau kita tengok A dulu. Okey, nombor 1 ni A 4/19 4/19 34/48 kan. Okey, kita tengok nombor dia ni meningkat ke menurun? Meningkat. Semua tahu dia meningkat kan. Okey, so kalau meningkat kita ada dua sahaja pilihan. Sama ada dia menambah atau mendarak. Okey, kalau nak darak tak boleh 4/2 tak boleh. Kan 4/3 tak boleh, 4/4 pun tak boleh. Okey, 4 tak bolehlah kiranya kalau darak. So, kita cuba tambah. 4 tambah berapa jadi 19? 4 tambah 15 kan? 4 tambah 15 jadi 19. Kemudian adakah 19 tambah 15 jadi 34? Betul lah kan? Betul, betul. 19 tambah 15 jadi 34. Okey, so kita cek lagi. 34 tambah 34 tambah 15. Adakah dapat 48? Tak dapat dah. Sebab sini dia tambah 14. Kan? Dia tambah 14. So, dia dah tak sama. Kalau tak sama, dia bukan jujukan. Okey, tak sama dia bukan jujukan. So, kalau tengok B, 145, 129, 113, 99 dan seterusnya. 145, 129, 113 ni dia ni menurun kan. Kalau menurun, kita ada dua je. Sama ada menolak ataupun membahagi. Tolak ataupun bahagi. Okey, kalau bahagi macam saya tak rasa dia bahagi. Tapi kalau kita cuba tolak lah kan. 145 tolak berapa jadi 129? Dia tolak berapa kat sini? 145 tolak 129 lah. Dapat berapa? 16. Okey. So, 145 tolak 16 dapat 129 lah kan? Okey, so kalau 129 tolak 16 dapat 113 ke? Masih lagi tolak 16. Betul, 113 kan? Okey, try lagi. Adakah dia tolak 16 dapat 99? Ke tolak berapa? 14. 97. So yang ni dia tolak 14 sahaja. So dia bukan jujukan lah. Macam tu lah kita nak tahu dia. Okey, C. 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Okey. So yang ni pecahan kan? Jadi kalau pecahan, kita tak nampak dia ni kita tak nampak dia adalah kecil ke besar. Jadi ada dua cara. Sama ada awak samakan penyebut dia ataupun awak tukar semua kepada nombor perpuluhan. Okey, tukar semua kepada nombor perpuluhan. Okey, saya buat cara yang pertama dulu. Samakan penyebut. Samakan penyebut bermaksud kita tengok yang 32 ni lah. 32. 16 darab 2 jadi 32 kan. 8 darab 4 jadi 32. 4 darab 8 jadi 32.
So 4 darat 8, 1 pun kena darat dengan 8. 8/32, 4/32, 16 darat 2, 32. So atas kena darat 2 juga, 32 dan 1/32. So bila dah sama penyebut, kita tengok je nombor atas. Tengok je nombor atas. 8, 4, 2, 1. Bermaksud turutan ni ialah turutan menurun. So sama ada tolak atau bahagi lah. Tolak atau bahagi. 8 nak jadi 4. 8 nak jadi 4. Boleh bahagi dengan 2 kan. 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 4 lah. 8 bahagi 2 dapat 4. So 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Saya bayangkan yang atas sahajalah ni. Saya bayangkan yang atas sahaja. 8 je. Sebab saya dah saya assume semua dah sama. Semua dah sama penyebut. Bayangkan je lah 8, 4, 2, 1. Bayangkan 8, 4, 2, 1. So maksudnya yang ni bahagi 2. Ni bahagi 2. Ni pun bahagi 2. So sama kan? Sama maka dia adalah jujukan. Kalau awak tak boleh nak buat pecahan, awak tukar je guna kalkulator. 1/4 berapa dalam perpuluhan? 0.25. Tukar je. 1/8 dapat berapa? 1/16 berapa? 1/32 berapa? 1/8 berapa? 0.125. 1/16, 0.0625. 1 bahagi 32, 0.03125. Jadi macam ni, kalau kita tengok ni, menurun kan? Menurun. So sama ada tolak atau bahagi. Kalau tolak dia macam tak berapa betul sebab tolak tu dia macam besar sangat lah. Besar jauh beza dia kalau tolak. So try bahagi. Kalau bahagi 0.25 bahagi 0.125. 0.25 bahagi 0.125, awak akan dapat nilai 0.25 bahagi 0.125. Awak dapat 2. Bermaksud dia bahagi 2. Awak dapat nilai 2. 0.25 bahagi 0.125. Awak dapat nilai 2. So samalah. Kalau 0.25 bahagi 2, dapat yang ni juga. So try yang ni, adakah dia bahagi 2 juga? 0.125 bahagi 0.0625. Okay, yang ni pun bahagi 2. Tapi yang ni 0.0625 bahagi 0.0312. Sekejap. Dapat 2 juga 0.0625. 0.0312. Dapat 2 juga ni. Okey, betul lah. Masih lagi soalan C silap. Saya ingatkan soalan D. Betul lah, memang dapat 2 kan. So jawapan dia ialah C. Okey, jujukan. Maka dia adalah jujukan. Okey, kalau kita tengok D, dia tak samalah. Okey, dia tak sama. Negatif 0.4, negatif 0.8, negatif 0.16, negatif 0.32. So yang ni menurun kan, menurun. Okey, dia menurun. Dalam tertib menurun sesama ada bahagi atau tolak. So katakanlah yang ni, sini. Negatif 0.4 bahagi ke?
Kalau darab, okey tak? Kalau darab 2. Negatif 0.8. Okey, darab 2. Yang ni, negatif 0.8 darab 2, 16. Sekejap. Oh, tak boleh. Negatif 1.6 kan? Negatif 1.6. So dia tak boleh dah. Tak boleh dah lah. So D pun bukan jujukan. Dia tak sama dah. Kalau dalam exam tak perlu ambil masa yang lama. Tak perlu cari semua A, B, C, D. Just awak kira A, B, C. Okey, C dah dapat jawapan. Terus berhenti. Bulatkan jawapan tu. Tak perlu sambung D. Okey. Okey, nombor 2. Soalan 1, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kalau tak ada boleh teruskan nombor 2. Apakah jawapan untuk nombor 2? Okey, apa jawapan untuk nombor 2? Perihalkan pola. B. Okey, B. Okey, tengok cara saya menjawab soalan ni. Nombor 2 ni, dia ni adalah tertib menurun. Kan? Kalau menurun, awak ingat 2 je dia boleh jadi. Sama ada tolak atau bahagi. Tolak atau bahagi. So, sekarang ni A, B, C, D sama ada B atau C je lah. B atau C. Kalau kita pilih B, menolak 6. Betul ke tak tolak 6? Jadi 70 tolak 6. 64. Okey, betul. 64 tolak 6. 64 tolak 6. 58. Okey, betul. Yang ni pun betul, 52. Okey, so jawapan dia ialah B. Okey. Seterusnya nombor 3. Set nombor Fibonacci saya dah bagi tahu tadi. C. Okey, kalau kita tengok daripada A dululah. 1, so Fibonacci tu dia mesti tambah dengan nombor sebelumnya. Sini 1 kan, 1 tambah 0, so mesti 1. So maksudnya yang kedua ni dah salah. Okey, tak perlu. Kita tak tahu nombor depan dia. Mungkin ada nombor lain kat depan dia ke kan, tak tahu. Kita boleh assume, kita tengok nombor 4 ni lah, tengok yang ketiga kan. Kalau nombor Fibonacci mesti 2 tambah 1, so dapat 3. So sini bukan 3, so salah dah. Salah dah. Kalau 8 ni pun salah. 4 tambah 2 jadi 6, so salah juga. Okey, bukan Fibonacci. Dan B, 1, 2, 6, 24 pun sini 2 tambah 1 patutnya dapat 3 bukan 6. Salah dah. Ni pun salah 24. Okey, lagi C 1, 5, 6, 11. Okey, so yang ni 5 tambah 1 6, betul. 6 tambah 5 11, betul. So jawapan dia ialah C. Kalau kita tengok D okey 10, 20, 30, 40. Okey. 10 tambah 20, 30, betul. Tapi 30 tambah 20 patutnya 50, bukannya 40.
Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada soalan boleh teruskan nombor 4. Okey, nombor 4 ni garis nombor dia mula daripada nombor 4, lepas tu dia pergi ke 9, dia pergi ke 14 dan nombor seterusnya ialah nombor apa? Apakah 2 nombor berikutnya? Selepas nombor 14, 2 nombor lepas dia apa? Kalau kita tengok dekat sini 4 nak jadi 9 dia naik 5 langkah. 5 langkah kan dia tambah 5. 5 langkah ni 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni pun tambah 5. So 14 tambah 5, 19. 19 tambah 5, 24. So jawapan dia ialah C. Jawapannya ialah C. Okey, nombor 5. Yang manakah tidak benar? Okey, semua boleh respon ya. Yang kalau kawan-kawan dah jawab pun respon juga. Respon je. Ha. Kalau kawan lain dah jawab pun respon je. Ikmal, jangan senyap. Respon je. Saiful. Okey, nombor 5, ada yang kata C Okey, C kita tengok C. C bermula dengan 1 dan tambah 7. So mestilah dia 1, 7, 1 tambah 7. Okey, 1 tambah 7. Dia tambah 7, so jadi 8 tambah 7 lagi 15 tambah 7 lagi jadi 22 dan seterusnya lah. So C tu salah lah. Tidak benar. Yang lain betul. Okey, jawapan dia ialah C. Yang tu je yang salah. Sepatutnya turutan nombor dia dalam ni. Rujukan dia. 1, 8, 15, 22 dan seterusnya. Okey. Masuk ke bahagian B. 1A1. Apa jawapan dia? Tandakan betul bagi pernyataan yang betul dan pangkal bagi pernyataan yang salah. Set nombor 8, 5, 9 dan 10, 17. Okey, set nombor bermula dengan 8. 8. Tolak 3. Tolak 3. 8 tolak 3 jadi 5. Dan kemudian tambah 4. Tambah 4. 5 tambah 4, 9. Secara berselang-seli untuk mendapat setiap nombor yang berikutnya. Secara berselang-seli. Tolak 3 tambah 4. So, tolak 3 lagi. 9 tolak 3, 6. Tambah 4, 10. Lagi tolak 3 lagi. 7. Okey, dah cukup ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor je kan? Okey, cukuplah tu 6. 4, 5, 9, 6, 10, 7. Okey, so yang satu ni jawapan dia
Betul lah. Kan? Okey. Cuba buat nombor 2. Saya dah tunjuk dah yang nombor 1, cuba buat yang 2. Betul atau salah? Okey, untuk 1A2 macam mana? Faham ke soalan dia? Betul, betul. Okey, 1A2 dia kiranya dia bermula dengan 8 dan 5. 8 dan 5. Lepas tu kiranya 2 nombor selepas dia tambah 1 secara serentak. 8 tambah 1, 9, 5 tambah 1, 6. So 9 lagi tambah 1, 10, 6 tambah 1, 7. So kita dapat yang sama juga kan, 8, 5, 9, 6, 10, 7. So yes, dia betul. Okay, B. Okay, B tu cari 2 nombor yang tidak diketahui. Okey, yang B ni dia bagi nombor tu kan, lepas tu dia kata jujukan nombor dia tidak teratur. Maksudnya dia tak susun lagi. Sepatutnya kita nak cari nombor tu kena susunlah dulu. So 2 nombor tu tak tahu, cari 2 nombor yang kita tak tahu tu dan tulis jujukan nombor mengikut tertib menaik. Kiranya dia dah bagi hint dah. Dia dah bagi hint dah yang dia, nombor tu ialah dalam bentuk menaik. So awak mula dengan nombor paling kecil lah. Memanglah kita apa tu, soalan yang pertama ialah cari nombor yang tidak diketahui kan, tapi tak apa awak buat je. Tulis jujukan nombor mengikut tertib menaik. Yang paling kecil ialah 1 kan, 1. Lepas 1, 5 kan.
1, 5, 9, lepas tu 13, lepas tu 17, 13, 17, 21, 29, lagi 25 tak ada. Okey, 25, 29, 33, 41. Anak apa ni tanda soal tu 2 kali. Tanda soal 2 kali tu nombor tu kita tak tahulah nak letak dekat mana kan sebab kita tak tahu nombor dia apa. Tak tahu nak letak kat mana. Okey, tak apa kita jangan lupalah 2 tu kita cari tempat dia nak letak kat mana ni. 33, 41 ni okey saya pindah kat sini. So, kita tengok nombor jujukan dia naik menambah ke mendarab. Okey, dia tertib menaik. So, sama ada menambah atau mendarab. Kalau kita tengok dekat sini, 1 nak jadi 5 tambah 4. 5 nak jadi 9 tambah 4. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 4, 21. 21 tambah 4, 25. 25 tambah 4, 29. 29 tambah 4, 33. So, nampak tak? Dia ni jujukan kan? Kiranya dia ada lagi satu nombor. Sebelum 41 mesti tambah 4, dapat 37. Lepas tu 37 tambah 4 tu 41 kan? Nombor yang dia lah. So, lagi satu nombor kita tak isi. Okey, awak letaklah last sekali. 41 tambah 4. Jadilah 45. So, 2 nombor yang kita tak tahu tu ialah 37 dan 45. Nombor yang tidak diketahui ialah 37 dan 45. Okey, 2 markah. Okey, teruskan soalan nombor 2. Boleh jawab soalan ni? Sorry cikgu kalau lambat. Sebab saya ada urusan tadi. Soalan ni dia nak tukar daripada bentuk nak tukar kepada huruf. Huruf berpola. So dia mula daripada sini kan. Ni yang segitiga tu kan.
Semula daripada segitiga. Okey, yang first tu dia kata segitiga ialah A. Segitiga ialah A. So bulat ialah B. AB. Okey, segitiga A maka bulat B. So yang ni kita ulanglah A kan. Lepas tu bulat B. Okey, yang diamond ni tak ada lagi kan. So dia wakilkan sebagai C. C. Dan bulat tadi huruf B. Okey, B. Lepas tu segi empat tak ada lagi kan. Dia wakilkan sebagai D. Lepas tu yang ni A, B, A, B, B, C, C, B, D. Yang first ni. Lepas tu yang ni dia ulang balik yang sama. Betul tak? A, B, A, B, B, C, C, B, D. Okey. So dia ulang balik. Maksudnya yang ni lah. Dia ulang balik je. Ni. Sampai dekat segi empat ni. So yang ni dengan yang ni tu. Okey, so 2 kali dia ulang. So pattern dia ambil yang ni lah. Maka yang first tu betul. Sama. Kalau kita tengok yang kedua. Yang kedua diwakilkan sebagai A kan. A, B. Yang ketiga tu C. A, B. Ni tak boleh lah. Tak boleh jadi C sebab ni dah ada A. Dia kena A, B, A lah. Tak boleh jadi C sebab C bukan C sebab dia A. Segitiga ialah A kan. So yang kedua ni salah. Yang ketiga. Yang ketiga dia wakilkan segitiga tu sebagai D. Okay, yang ketiga tu diwakilkan sebagai D. Lepas tu bulat dia letak sebagai C. Okay, so segitiga dia ambil baliklah D. Bulat dia ambil balik C. C. Diamond tak ada lagi A. Dia wakilkan sebagai A. Dan bulat tu dia ambil C. Segi empat dia ambil B. Okay, so yang ketiga ni DC, DCC, AA, CB. So betul lah. Ni betul. Tapi kalau yang keempat ni, salah lah. DCC. Sedangkan yang ketiga ialah segitiga. Bukannya bulat. Bukannya C. Okey. So yang betul hanyalah 1 dan 3 sahaja. 2, 4 salah. Faham tak soalan ni? Okey, teruskan bahagian C. Nombor 1. Okey, susunan pertama dia ada berapa segi empat? 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu susunan kedua ada 7. Susunan ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kemudian susunan keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, 13. Soalan yang pertama, A1. Dia nak bilangan segitiga sama sisi yang digunakan dalam susunan kelima. So tak ada masalah lah. Ni 1, 2, 3, 4 kan. Lepas tu yang nak yang akhir tu, yang kelima. Jadi kita tengok pattern dia. Tengok jujukan dia tu apa.
4 nak jadi 7 tambah 3. 4 tambah 3 jadi 7. 7 tambah 3 dapat 10. 10 tambah 3 dapat 13. So 13 tambah 3 berapa? 16. So jawapan dia 16. Yes, 16. Okay, cuba yang kedua. Soalan nombor 2 ni dia agak susah. Dia kata dia perlukan tambah nombor-nombor tu. Kiranya Farid mempunyai 42 keping kad segitiga sama sisi. Maksudnya jumlah dia ada ialah 42. Jadi 42 kad tu dia kena susun lah. Susunan pertama 4, susunan kedua 7, 10. So awak kena campurkan semua biar dapat 47. So cari tahu berapa susunan yang boleh kita susun. Kiranya yang first 4 kan. Lepas tu yang kedua 7. Okey, 4 tambah 7 jadi 11 dah kan. Okey, 11 tambah 10, 21 kan. Okey, 4 tambah 7, 11. Tambah 10, 21. Lagi tambah 13, 34. Okey, 34 tambah 16, 50. 34 tambah 16. 50. So, dekat sini bermaksud hanya ada 4 sajalah, 16 tu tak boleh sebab tak cukup. Susunan yang kelima tak boleh. Kena sampai 13 sahaja. Dapat 34 je lah. Kad yang digunakan hanyalah 34. Kalau dia buat susunan kelima iaitu 16 keping kad, dia tak cukup. Jadi tak cukup dah yang susunan kelima. Kena buat 4 susunan je. Okey, so bilangan susunan dekat sini ialah 4 susunan. Maksimum 4 sahaja. 5 dah tak cukup dah nak buat susunan kelima. Okey, faham ke soalan yang nombor 2 ni? Okey. Soalan yang ketiga ni, seterusnya. Nyatakan bilangan kad yang tidak digunakan. Yang tadi ni lah. Ni kan 21 tambah 13, 34 kan. Kita ada 42. 42 tolak 34 sama dengan 8. 8 kan. Okey. So, 8 je. 8 kad yang tidak digunakan. 8 kad yang tidak digunakan. Yang tak boleh nak buat susunan kelima tu. Tak cukup. Susunan kelima perlukan 16 tapi hanya ada 8 sahaja lagi. So 8 kad ni tidak digunakan lah. Tidak dapat digunakan. Okey. Faham setakat ni?
Okey, nombor B ni dia bagi ni dia kata susunan segitiga kan. Susunan segitiga, nombor segitiga. Nombor segitiga maksudnya ni lah awak tengok bentuk dia kan. Daripada bulat tu pergi ke segitiga besar sikit ni 1, 3, 6, 10. Itulah maksud dia nombor segitiga. Kan nombor segitiga. Ataupun susunan segitiga. So kalau dekat sini yang first tu 1, yang kedua 3, yang ketiga 6, yang keempat 10. So dia nak tahu 1, 3, 6, 10. Lepas tu 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni berapa dekat sini. Tentukan sebutan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sini. Macam mana kita nak tahu tu? Kita tengok pola dia. Pola dia meningkat kan. So kalau meningkat sama ada 2 saja. Tambah atau darab. Kalau awak cuba tambah, 1 tambah 2 dapat 3. Tapi 3 tambah 2 tak dapat 6. Maka bukan tambah. Try darab. Nak darab berapa? 3. 1 je. Darab berapa? Sampai nombor 10 berapa jadi? Darab 3 lah kan. 1 darab 3, 3, 3. Sorry. 3 darab 3 tak boleh. 3 darab. Okey. Yang ni bukan darab tapi dia guna tambah. Tapi dia ni bukan jujukan. Dia bukan jujukan. Tapi dia hanya pola lah. Dia hanya pola. Ikutkan 1 nak jadi 3. Okey, dia tambah 2. Dan sekarang 3 nak jadi 6, dia tambah 3. Lepas tu 6 nak jadi 10, dia tambah 4. Kan? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. So awak cari tahu sampai nombor ke-10 tu berapa. Okey, 10 nak tambah berapa? Tambah 5 lah. Sini tambah 5. Tengok pada sini lah. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 pula. Okey, dapat berapa? 10 tambah 5? 15. 15 tambah 6, tambah 6. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7. 28. 28.
28 tambah 8, 36. 36 tambah 9, 45. Dan 45 tambah 10, 55. So dapatlah sebutan ke-10, 55. Okey, C. Cuba buat yang nombor 1 tu. Tulis 2 set nombor berpola yang berlainan bermula dengan 2 nombor ini. Satu mula dengan 3, satu lagi mula dengan 5. Macam tu lah rasanya. Dia tak kisahlah ni jawapan dia apa, tak kisah. Dia hanya nak pola. Okey, pola. Okey, awak buatlah. Berapa pun ni yang nombor C ni atas apa ni, pola masing-masing. Contoh 3 kan. Yang first tu 3, nak mula dengan 3. So awak buatlah. Sama ada nak tambah ke, darab ke, tak kisah. Kalau buat tambah berapa? Tambah 2. So 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2 ke. Yang ni pola. So dia tak kisahlah. Awak nak bagi sama ke, tak sama ke. Kalau nak buat tak sama, buat selang-seli ke. Tak kisah. Okay, nak tambah 2 dan seterusnya. Kalau start nombor 5, buatlah. Buat lain sikit, tak apa. Tulis 2 set nombor berpola yang berlainan. So, buat tolak tak apa. Tolak ke 8 tolak 1, 5 tolak 1, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Tolak pun boleh. Okay, tolak pun boleh. So, awak boleh buat masing-masing lah sendiri. So, semua takkan dapat yang sama. Takkan dapat yang sama. Masing-masing je. Kemudian, soalan yang kedua, dia nak sebutan yang ke-8. Ni kita ada 2 set kan. Set yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. Ini yang saya punya lah. So, kalau yang pertama saya ni, nombor yang ke-8 saya, 3, 5, 7, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 13. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, nak tahu kat sini. 15, 17 lah. So, saya punya 17. Untuk set yang pertama. Untuk set yang kedua, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya nak kira sampai situ. 5, 4, 3, 2, 1, kosong, negatif 1, negatif 2. Maka yang set kedua saya, nombor ke-8 dia ialah negatif 2. Okey? Okey, ni 2A ni soalan nombor 2. Dia dekat bawah tu tulis generalisasi kan.
Ini yang saya nak imbas tadi sebenarnya. Kita nak tulis macam mana dalam nombor, macam mana, perkataan macam mana dan ungkapan algebra pula macam mana. Okey, tak apa. Kita buat dalam soalan ni. Macam ni lah. Saya imbas dulu sekejap. Contoh, saya ada susunan iaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey, awak kalau nak buat fokus ke? turutan awak buat koma, titik 3 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Koma, titik 3 kali sahaja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey. So, yang ni lah. Dalam bentuk nombor, kita kata dia ni pola dia, jujukan dia 2 tambah 2 kan. 4 tambah 2. Semua tambah 2 kan. So, dalam bentuk nombor, kita kata dia ni tambah 2 lah. Nombor just tulis tambah 2. Kalau dari segi perkataan, kita kena sebutlah tambah tu menambah. Menambah 2 daripada nombor sebelumnya. Itu kalau perkataan. Dan lagi satu kita ada ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra ni saya suggest awak letak macam ni. 2. Letak 2, 4, 6, 8, 10 lah kan. Letak ke bawah macam ni. Kemudian buat sama dengan. Okey, buat sama dengan. Lepas tu awak letak balik 2. Letak yang first je. 2, 2, 2, 2. Semua 2, 2, 2. Okey, sekarang ni macam mana 2 ni nak jadi 2? Macam mana 2 ni nak jadi 2? So, 2 tambah kosong lah kan. 2 tambah kosong. Okey, yang ni pula 2 tambah 2 kan. 2 tambah 2. Okey, so saya tak nak 2. Saya nak dia jadi okey, bolehlah 2. Okey, 2, 2. Okey, yang ni 6 ni, 2 ni nak jadi 6 kan? 2 nak jadi 6 kan? So, 2 kena tambah dengan 4, betul kan? 2 kena tambah 4. Okey, lepas tu ni 2 nak jadi 8. So, 2 ni kena tambah dengan 6. Lepas tu 2 ni nak jadi 10 kan? So, 2 kena tambah dengan 8 kan? Okey, awak tengok yang berubah sini. Yang ni yang sama. Okey, yang berubah ni. Yang berubah dekat sini. So, yang berubah ni awak kena bagi pola dia naik 0, 1, 2, 3, 4 macam tu. Tak nak 0, 2, 4, 6, 8. Tak nak. Kena naik dia mesti 0, 1, 2 mesti. Macam ni lah naik tu sikit-sikit. Naik sikit-sikit. Jangan 0, 2, 4, 6. Jangan langkau. So, macam mana kita nak buat dia? Okay, so awak assume lah. Macam mana 0, 2, 4, 6, 8 ni. Ni kena kreatif sikit. 0 ni bermaksud 2 darab dengan 0. Kan? Dan kalau 2 ni bermaksud 2 darab dengan 1. Kan? 2 darab dengan 1. Lepas tu 4 ni bermaksud 2 juga. Tapi 2 darab dengan 2. Dan 6 ni, 6 ialah 2 darab dengan 3. Dan 8 dia dapat 2 darab dengan 4. So, dekat sini 2 sama. Sini tambah 2 pun sama. Yang ni, okey. Yang ni dia naik 0, 1, 2, 3, 4. Okey, so kita terima dia. Sebabnya dia naik dengan cantik. Tanpa tinggal nombor lain. So kita ambil yang sama ni. 2 ni kan. So tulis 2 tambah 2. 2 tambah 2.
Lepas tu yang tak sama ni, awak tulislah 2 darab dengan N. 2 tambah 2N. Okay. So, maka dia jadi 2 tambah 2N. Awak letak koma, buat N sama dengan mula daripada kosong kan. So, awak tulis sampai habis. 0, 1, 2, 3, 4, koma, titik 3 kali. 3 kali, jangan kurang, jangan lebih. Okey, itu cara kita nak buat ungkapan algebra. Okey, nombor 2 ni. Tulis generalisasi tentang pola bagi jarak yang dilalui oleh troli menggunakan nombor. Jarak kan? Tentang pola bagi jarak. Tulis generalisasi tentang pola bagi jarak. Okey, soalan dia nak jarak. So, jarak dia mula daripada 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11. Okey, tu nombor. Macam mana dia naik ni? Dia buat apa 3 nak jadi 5? Tambah 2 kan? So, untuk nombor awak tulis je tambah 2. Tulis je terus tambah 2. Kalau tak silap saya lah kalau nombor ni macam ni. Ke ada cikgu yang ajar, mungkinlah. Ada juga cikgu yang ajar, dia suruh tulis balik. 3, 5, 7, 9, 11. Ni dalam bentuk nombor. Pola dia adalah dalam bentuk nombor. Okay, dari segi perkataan pula, dia kena buat, ni kan menambahkan. So, tulis menambah 2 daripada nombor sebelumnya. 2 menambah 2 daripada nombor sebelumnya. 3 tambah 2. 5 tambah 2. Macam tu je. Lepas tu ungkapan algebra pula. Macam tadi, awak susun 3, 5, 7, 9, 11 ni dalam menurun. 3, 5, 7, 9, 11 dalam menurun macam ni. Buat sama dengan. Okay, buat sama dengan. Lepas tu nombor yang pertama 3. So, awak tulis 3, 3, 3, 3. Tulis je 3, 3, 3, 3. Lepas tu, okey, 3 nak jadi 3 tambah kosong kan. 3 nak jadi 5 tambah 2. 3 nak jadi 2 tambah 2. 3 nak jadi 7 tambah 4. 3 nak jadi 9 tambah 6. 3 nak jadi 11 tambah 8. So, yang tak sama ni 0, 2, 4, 6, 8 awak kena baiki lagi supaya dia jadi dia naik dengan cantik lah 0, 1, 2, 3.
Okey. Dan kalau awak tengok dekat sini, dia 0, 2, 4, 6, 8 ni maksudnya semua tu boleh dibahagi dengan nombor 2. Ni nombor genap kan? Boleh dibahagi dengan nombor 2. Bermaksud 0 tu kita boleh tukar kepada 2 darab 0, 0. Yang 2 ni pula 2 darab 1 dapat 2. 4 ni pula 2 darab 2. Yang 6 ni 2 darab 3. Dan yang 4 ni kita tukar 2 darab dengan 4. So, ni sama kan? 3 tambah 2 kan? Okey, so awak salin je yang tu. 3 tambah 2. Yang tak sama ni, yang naik 0, 1, 2, 3, 4 ni awak tulis sebagai N. Yang ni, tulis je sebagai N. Lepas tu buat koma, titik bertindih tapi bawah tu koma. Pun boleh. Lepas tu tulis N sama dengan awak ambil 0, 1, 2, 3, 4, koma, titik 3 kali. So 3 tambah 2N. Ungkapan algebra kita yang ni lah. Yang ni. 3 tambah 2N. Okay. So, untuk ungkapan algebra, kalau awak dapat lain, tapi betul, tak ada masalah. Still lagi betul. Ni antara caranya lah. 3 tambah 2N pun betul. Siapa dapat 2N tambah 1 pun betul. 2N tambah 1 pun betul. Tak kisahlah awak nak 1 tambah 2N pun betul. Tapi kalau 1 tambah 2N ni, dia kena N bermula daripada 1, 2, 3. So, depend. Awak nak guna cara yang mana. Nak start daripada 0 pun boleh. Nak start daripada 1 pun boleh. Tapi kalau start daripada 1 yang ni. Untuk yang ni kena mula daripada 0. Okey. Seterusnya, B. Okey, B1 dia pola dia daripada 1 kan naik kepada 3.
Lepas tu naik kepada 6. Situ ada 6 butter. Dan seterusnya. Okey. Kenal pasti dan perihalkan pola. Perihalkan pola. Okay, nak perihalkan pola, mungkin awak boleh perihalkan pola bagi jujukan dalam rajah di atas. Okay, kalau saya lah, beza dengan jawapan buku teks, saya bagi jawapan beza sikit lah dengan jawapan dalam buku ni. Uh, um, kalau kita nak perihalkan pola, kita bagi tahulah pasal pola tadi kan. Daripada 1 nak jadi 3, 3 nak jadi 6 kan. So bermaksud menambah kena perihalkan pola. Okey. Dia ni sebenarnya yang ni tambah 2. 1 tambah 2 jadi 3. Kemudian 3 tambah 3 jadi 6. So yang seterusnya mungkin tambah 4 ataupun mungkin tambah 2 selang sama ada 2, 3, 4 ataupun apa ni, dia boleh juga selang-seli. Tambah 2 tambah 3, tambah 2 tambah 3. Boleh juga. So kalau ikut ni soalan dia tidak berapa tepat. Atau mungkin kalau awak buat untuk B yang kedua dulu. Untuk B yang kedua tu, lanjutkan 2 rajah. Okey. So, sama ada awak buat ni yang pertama kan. Dia nak lukiskan sebenarnya. Dia nak lukiskan. So, ni yang pertama. Ni yang pertama. Yang pertama, so dia tambah lagi 2. Kemudian yang pertama tadi, tambah 2. And then, tambah 3 yang baru. Sorry. Tak lawas sikit lah saya lukis. So, yang keempat, lanjutkan 2 rajah. Sama ada awak nak sini tambah 2, tambah 3 kan. Boleh jadi awak nak tambah 4 pun boleh. Kiranya yang asal 1, yang ni 2. Lepas tu tambah 3. Okey, lepas tu kena tambah dengan 4 lah. Tambah lagi 4 kat ujung dia. Tambah 4. 1, 2, 3, 4. Ni rajah keempat. Okey, rajah kelima kena tambah dekat sini lah. Tambah dekat sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ni kalau tambah 3, tambah 4, tambah 5. Kalau awak nak buat tambah 2, tambah 3 pun boleh. Sebab soalan ni dia tak spesifik. Dan untuk soalan nombor 1, perihalkan pola agak susah sebenarnya. Tapi tak ada soalan tak ada masuk macam ni. Okey, dia perihalkan pola, dia macam nak cakap pola bermula dengan segitiga, satu segi 4. Kemudian ditambah dengan 2 segi 4 sama yang berwarna putih. Lepas tu disambung lagi dengan 3 segi 4 sama yang berwarna hitam kelabu. Macam tu lah. So dia nak cakap naik sama ada berselang-seli ataupun semakin naik tu depend atas awak sendiri nak buat macam mana. Okay, saya skip nombor yang tu. Sebab dia terlalu umum soalan tu. So saya terus kepada nombor 3.
Nombor 3, bongkah yang atas sekali tu berapa? Ada berapa? Yang ni? Dia termasuklah ni warna biru ke hitam ke putih ke tak kisah. Semua ni berapa? Tuliskan pola. Yang ni berapa? Lepas tu yang ni berapa? Yang ni berapa? Yang ni berapa? Dan yang last ni berapa? Ada 5 lah ni. 5 bongkah. 5 blok. Okey, blok yang pertama berapa? 21. Yang kedua? 18. Ketiga? 15. Seterusnya? 12 dan 9. Okey. Tulis pola ini sebagai satu jujukan nombor. Siaplah tu. Dah jadi jujukan dah. Kemudian B. Berapakah bongkah yang dileraikan oleh Farid bagi setiap binaan? Okey, berapakah bongkah yang dileraikan bagi setiap binaan daripada binaan yang pertama? Binaan yang pertama tadi 21 kan. So, berapakah yang dileraikan untuk jadi binaan yang kedua? Lepas tu berapakah yang dileraikan bagi setiap binaan tu? Berapa? 21 nak jadi 18, tolak kan? Tolak berapa? Leraikan berapa? Okey, semua awak leraikan 3 bongkah. Tolak 3. Semua leraikan 3 bongkah. Semua awak tolak 3 kan? So, nombor B ni berapakah bongkah? 3 bongkah. 3 bongkah. 3 bongkah. Satu jawapan je. Tak ada jalan kira pun. Satu jawapan je patutnya. Satu markah je. Yang jadi 4 markah tu tak ada tu. Saja je soalan tu. Okey, seterusnya C. Berapakah bongkah yang tinggal apabila Farid meleraikan bongkah sekali lagi? Sekali lagi. Daripada last ni 9. Ni nak leraikan lagi 3 kan? So, dapat 9 tolak 3 jadi 6 bongkah lah. Leraikan lagi sekali. 9 tolak 3, tinggalnya 6 bongkah. Simple. Okey, nombor 4. Sempat. 4, 5 habis settle. 10.5.
Okey, sekolah rendah ni dia mengalami penyusutan. Penyusutan tu bermaksud penurunan. Apa tu, pelajar, pendaftaran murid baru tu semakin berkurang, semakin menyusut, berkurang. Okey, sebabnya penghijrahan penduduk ke bandar. Ni sekolah rendah luar bandar di kampung. Kat kampung ke macam tu lah, luar bandar. So dia ramai murid yang keluar. Pendaftaran murid baru tu tak ada sebabnya makin tahun, semakin kurang murid daftar kat sekolah kampung tu. Sebabnya ramai orang pindah ke bandar. Macam tu lah maksud dia. So dia kata, didapati bahawa terdapat penyusutan seragam 110 orang murid bagi setiap tahun yang berikutnya. Kiranya macam tahun lepas, untuk tahun ni dia berkurang 110. Tahun ni dengan tahun depan dia berkurang juga 110. Okey. So pada tahun pertama, pendaftaran murid baru ialah 2,100. So tahun yang kedua dia menyusutlah, berkurang 110. Berkurang 110, tolak 110 dapat berapa? Dapat berapa 1980. 1990. Okey, cuba tolak lagi sekali. 1880. Macam itulah. Murid-murid seterusnya pun, tahun berikutnya pun, semakin berkurang 110. So soalan yang pertama, tulis satu ungkapan algebra. Okey, jadi cara saya tadi, kiranya ambil je yang pertama tadi kan, 2100 1990 1880. Okey, lepas tu ambil yang tahun yang pertama ni 1880 kan. Sorry, silap. Ambil yang pertama tadi, 2100. Okey, memandangkan dia tolak, so saya guna tolak je lah. Tolak kosong kan. Lepas tu yang ni dia tolak dengan 110 kan. Lepas tu yang ni nak tolak berapa? Tolak 220. Kalau ada lagi dia tolak dengan 330 kan. Kalau ada lagi. So bermaksud kosong, 110, 220, 330 tu. Okey, so kalau kita sekalikan dia, kita tukar dia akan jadi 110 darab kosong. 110 darab 1. 110 darab 2. 110 darab 3. Dia jadi macam tu. So, ungkapan algebra kita 2100 tolak 110 and di mana n-nya ialah 0123, koma lagi, titik bertindih, titik 3 kali. Okey, boleh ke nak buat ungkapan algebra ni? Okey, kita dah dapat yang pertama. Yang kedua, nombor yang kedua, pada tahun berapakah pendaftaran murid baru akan menyusut sehingga bilangannya kurang daripada 800 orang pada kali pertama. Maksudnya 2,100 tolak 1990 tolak 1880 tolak lagi, tolak lagi. Tak tahulah sampai berapa, tapi last kali nombor tu, saya tak tahulah yang keberapa tu kan. Tapi nombor tu maksudnya
kurang daripada 800 dah. Tak tahulah yang keberapa, tak tahulah tahun yang keberapa. Tahun pendaftaran yang pertama 2100, kedua 990. Tak tahulah tahun keberapa, muridnya dah jadi kurang daripada 800. So dia nak tahu tahun yang keberapa ni. Okey, cara kira dia awak boleh salah satu tadi awak boleh kira tolak satu-satu. Awak boleh tolak satu-satu. Maksudnya tolak 110, tolak 110 kan. Kiranya try and error lah. One by one. Tolak 110, tolak 110. Habis tu awak tulislah dapat berapa. 1170, 1660, 1550. Try. Sampai dapat kurang daripada 800. Tu salah satu cara. Okey, lagi satu cara ialah kita dah dapat ungkapan algebra ni kan. So, 2100 tolak dengan 110n ungkapan algebra kita. So, ni dia mesti jumlah pelajar dia n tu tahun mesti kurang daripada 800. Buat macam ni. Kurang daripada 800. So, ni kalau kita nak kira dia, N letak je sebelah kiri, tak apa. 800 kena tolak dengan 2100 kan. Okey, so kalau tolak, yang ni kekalkan. Simbol dia kekalkan. 800 tolak 2100 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1300. Okey, yang ni negatif 10n. Okey. Dan kalau kita nak tahu n, negatif 1300 bahagi dengan negatif 110. Okey, kalau bahagi negatif number, simbol awak kena tukar dia. Daripada lebih kecil, tukar kepada lebih besar. So, n lebih besar daripada, okey, cuba kira dapat berapa? Dapat berapa? 1300 bahagi 110. 11.82. Okey. So, N tu mesti lebih besar daripada 11.82. Jadi, kita terima N ialah 12. N ialah 12. Okey, kalau saya tak silap kira lah ni. Kalau tak ada silap kira mana, terdapat N dia 12. Tahun yang ke-12, okey, kalau awak tak percaya, awak cuba cek. Tolak 110, tolak 110. So, tahun keberapa yang kurang daripada 800? Kurang daripada 800. Tahun keberapa boleh cek sini. So, pastikan dia samalah. Nombor 12890. Oh, nombor 12890. So, dia kena tolak lagi lah. Mesti dapat 13. Yang ni tak dapat lah ni. Yang ni mungkin ada salah kira ni. 8, 3. Berapa? 11.82 . Yang ni betul 11.82 betul. Dapat yang ni. Kalau yang ni dapat 12, sepatutnya dapat 13.
Cuba awak tengok dulu macam nanti cuba balik tengok awak ada salah kira kat mana. Sebab sini kita dapat dia N sama dengan 12 kan. Tadi awak kata awak kira satu-satu ni awak akan dapat yang nombor 12 tu awak dapat 890 kan. So kalau kurang daripada 800 kena yang 13 lah. Sepatutnya kita dapat N sama dengan 13. Sepatutnya lah. Yang ni mungkin ada salah kira dekat mana-mana. So, tak apalah. Asalkan awak dah faham dah konsep dia. Mungkin dia tak tally. Sepatutnya dia tally lah. Sepatutnya dapat 13. Okay, sepatutnya dapat 13. Kalau kita buat ni mesti sama dengan jawapan yang kita dapat ni. 13. Okay. Tak apalah. Asalkan awak dapat apa yang jalan kira tu. Jalan kira tu yang penting. Okay. Untuk B saya skip dululah. Dan untuk minggu ni itu saja bab 1. Dan untuk homework awak boleh buat praktis summative bab 2. Praktis summative bab 2. Okey, kalau indeks ni, bukan indeks. Pola jujukan ni kita dah malam ni kita dah buat 3 page dah. Praktis summative bab 2 hanya 2 page. So saya rasa boleh siap lah dalam seminggu. Alang-alang dah dekat exam dah ni. Kena study lebih sikit. Okey. So itu saja untuk kelas pada malam ni. Ada soalan apa-apa? Okey, kalau tak ada itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Jangan lupalah homework praktis summative 2. Okay, terima kasih cikgu. Itu tali pandai tu. Tadi kan ni. Tadi hospital situ. Apa ni ala guna masuk. Yalah. Jauh apa pembagian gini nak guna telefon ni. Tak mana. Tak boleh beli umi lah. Okey, nak tak ada. Boleh hitik je. Ya.